Assalamualaikum. Jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, Cikgu nak awak pastikan semua murid ada menyediakan buku teks, buku nota panjang dan juga alat tulis. Okey, walaupun kita sekarang belajar secara online, tapi semua yang cikgu nyatakan ini perlu ada seperti mana awak belajar di sekolah. Okey. Ini adalah buku teks yang awak gunakan pada tahun ini. Okey. Dalam buku teks ni, tajuk yang pertama yang awak akan belajar ialah kemahiran saintifik. Okey, sebenarnya di bawah tajuk kemahiran saintifik ni, dia ada dua tajuk kecil, iaitu kemahiran proses sains dan satu lagi adalah kemahiran manipulatif. Tapi cikgu hanya fokuskan kepada satu tajuk sahaja, iaitu kemahiran proses sains. Okey, sekarang kita tengok apa yang dikatakan kemahiran proses sains. Okey, kemahiran proses sains ni dia ada beberapa kemahiran, tapi kita fokus dulu kepada yang pertama, iaitu memerhati. Okey, bila kemahiran proses sains memerhati ni, kita menggunakan 5 deria, iaitu deria penglihatan untuk kita melihat, deria pendengaran untuk kita dengar, deria sentuhan untuk kita menyentuh, deria rasa untuk kita rasa dan juga deria hidu untuk kita bau. Okey, so kalau kita kata deria penglihatan, semestinya kita menggunakan mata. Okey, kadang-kadang kita tak guna mata tapi kita guna deria yang lain. Mungkin masa kita buat eksperimen kita tutup mata, tapi kita guna deria sentuhan, kita guna deria bau, ataupun kita guna deria pendengaran, ataupun kita boleh guna juga deria rasa. Okey. Itu maksudnya memerhati. Seterusnya, okey, kalau awak tengok pada buku teks awak, muka surat yang pertama. Okey, eksperimen yang dilakukan oleh murid tahun 4, dia telah menyertai pertandingan membina model jambatan. Okey, so ada dua model, iaitu model A dengan model B. Okey, cuba awak tengok. Dia kata jambatan yang mengambil masa lebih lama untuk runtuh adalah lebih kuat. Beban yang diletakkan pada setiap jambatan juga adalah sama. Okey, tengok pada model A. Model kita dah hampir runtuh lah, tapi mengapa ya? Okey, nampaknya kita perlu perbaiki reka bentuk model ini. Okey, tengok pula model B, masih lagi kuat. Okey, so dekat sini dia telah menggunakan kemahiran proses sains memerhati, sebab dia nampak dengan mata dia model A dah hampir runtuh. Okey, seterusnya. Okey, muka surat buku teks, muka surat yang seterusnya iaitu kemahiran proses sains. Dia kata, masihkah kamu ingat akan kemahiran proses sains yang telah kamu pelajari sebelum ini? Kemahiran proses sains membantu kita memahami objek dan persekitaran secara saintifik. Mari kita ikuti kisah di bawah. Okey, dia perbualan. Dia kata, sudah lama saya perhatikan sampah sarak di sini semakin hari semakin banyak. Okey, so diguna perkataan perhatikan. Bila perhatikan bermaksud dia nampak guna mata. So dia telah membuat pemerhatian. Maksudnya dia dah menggunakan kemahiran proses sains memerhati. Iaitu menggunakan deria penglihatan. Okey, kawan dia seorang lagi cakap baunya pun tidak menyenangkan. Okey, sama juga. Kawan dia pun membuat pemerhatian, memerhati menggunakan deria bau. Okey. Kemudian mereka berbincang tentang cara untuk melupuskan sampah tersebut. Okey, dia kata, apakah yang kita boleh buat dengan sampah sarak ini? Okey, kawan dia kata, bagaimana kalau kita semula sampah sarak ini? Bagus cadangan itu. Tapi kita kena asingkan sampah sarak ini dahulu mengikut jenisnya. Okey, saya kumpulkan barang kertas. Saya pula kumpulkan barang logam seperti tin minuman. Saya juga kumpulkan barang-barang kaca. Botol-botol plastik pun boleh. Okey, so sekarang dekat situ dia dah menggunakan kemahiran proses sains yang kedua. Dia mengasingkan, dia asingkan mengikut jenis yang sama. Okey, apa benda yang dikatakan mengasingkan ni? Okey, ni adalah eksperimen. Okey, eksperimen ni merujuk kepada eksperimen yang pertama, iaitu memerhati. Okey, dia buat payung terjun. Okey, yang ni cikgu nak awak baca. Dia kata mesti ada alat dan bahan. Okey, langkah-langkah dia. Okey, lakarkan dua bentuk segi empat sama berukuran 25 cm. Potong dan lubangkan pada bahagian tengah kertas surih.
Yang kedua, potong 4 utas benang sepanjang 30 cm dan lekatkan pada setiap sudut kertas. Satukan semua hujung benang dengan mengikatnya. Hasilkan payung terjun kedua. Gantungkan klip kertas yang diikat pada batu pada bahagian hujung payung terjun. Okey, secara serentak jatuhkan payung terjun dari tempat yang tinggi dan perhatikan masa diambil untuk kedua-dua payung terjun jatuh ke lantai. Okey, sebenarnya eksperimen ni, okey, awak boleh guna juga plastik. Plastik. Okey, so dia sebenarnya nak menguji kemahiran proses sains memerhati. Satu yang ni, okey, yang ni dia menggunakan payung terjun tapi dia hanya ikat tali biasa sahaja. Yang ni dia gantung klip kertas dengan juga batu. Okey, so kita tengok soalan dia. Payung terjun mana yang jatuh lebih cepat? Okey, semestinya payung terjun yang diikat dengan benda yang berat. Okey, so jawapan dia nanti awak tulislah. Okey, nombor 2. Jika payung terjun ini dibina dengan lubang yang berada di tepi, apakah yang akan dapat kamu perhatikan? Okey. Apa yang akan dapat kamu perhatikan? Okey. Apa yang dapat kamu perhatikan? Yang ni dia tengok. Yang ni dilubangkan di tengah. Kalau dilubangkan kat tepi, apa berlaku pada payung terjun ni? Okey, so cikgu nak awak tulis jawapan awak nanti. Okey. Seterusnya. Ni kemahiran mengelas. Yang tadi yang cikgu kata mengasingkan objek atau bahan yang mempunyai ciri yang sama. Okey, yang tadi dia asingkan sampah sarap tersebut mengikut jenis yang sama. Okey, proses sains yang ketiga iaitu meramal. Meramal ni maksudnya menjangka peristiwa atau fenomena yang akan berlaku. Contohnya kita ramal. Okey, sebab tu ada ramalan kaji cuaca. Petang nanti hujan ke panas, esok tu hujan ke mendung ke panas ke. Okey, itu maksudnya meramal. Meramal ni benda yang belum lagi berlaku. Okey. Kita tengok pada buku teks muka surat seterusnya. Dia kata ni selepas perbualan tadilah. Selepas dia dah asingkan, dia dah buat kemahiran proses sains mengelas. Okey, dia kata kita timbang tin aluminium ini dahulu sebelum dijual. Okey, ni dia kata saya ramalkan kita akan memperoleh RM8 hasil jualan tin aluminium sahaja. Dia tak tahu lagi berapa berat dia kan. Okey, cuma dia meramal, dia jangka mungkin dapat RM8. Okey, tin aluminium ini kami beli dengan harga RM4 sekilogram. Yang ni orang yang beli barang kita semula tu lah, dia cakap RM4 1 kilogram. Okey, seterusnya. Dia kata pula, Siva, mengapa kita perlu tanam semua sisa makanan ini? Supaya sisa makanan ini dapat mereput di dalam tanah. Betul alasan kamu itu. Baunya pun akan hilang selepas ditanam. Okey, so dekat sini ada perkataan yang dihitamkan iaitu timbang. Timbang ni maksudnya dia telah menggunakan kemahiran mengukur. Okey, yang ni meramal, yang cikgu cakap tadi. Okey, yang ni alasan. Alasan ni maksudnya membuat inferen. Okey, kita tengok. Okey, ni eksperimen yang kedua. Eksperimen yang kedua. Okey, dia guna alat dan bahan ada pembaris kayu, bata aiskrim, sudu besi, pinggan kaca, kanta, guli, kayu hoki. Okey, pilih satu ciri yang boleh dikenal pasti untuk mengelaskan semua objek. Bina jadual pengelasan ciri sepunya yang berbeza. Okey, so dekat sini cikgu nak, okey, awak buat bentuk jadual. Buat bentuk jadual. Dia kata nyatakan ciri-ciri yang telah kamu kenal pasti untuk mengelaskan objek-objek tersebut. Okey, so awak buat dalam bentuk jadual. Okey, asingkan. Ni maksudnya kita mengelas lah. Bila kita mengelas, maksudnya kita mengasingkan. Okey, sorry. Okey, ni. Maksudnya kita akan mengasingkan. Contohnya yang daripada besi, kita letak daripada besi. Masukkan kumpulan daripada besi, logam lah. Okey, kayu, semua yang kayu dan seterusnya. Okey, kemudian eksperimen yang ketiga. Yang ni pun cikgu nak awak salin dalam buku nota panjang nantilah. Okey, yang ni eksperimen kedua salin, eksperimen ketiga ni pun salin. Okey, apa yang dia nak, dia tengok dari segi kecerahan mentol. Okey, dia kata 3 mentol dengan pemegang, 7 wayar, 2 sekerin dengan pemegang, 2 Swiss. Okey, langkah yang pertama, bina litar lengkap dengan sebiji mentol. Okey, yang ni letak satu mentol je. Okey.
Bina satu lagi dengan 2 biji mentol. Yang ni ada 2 mentol. Tapi sekeringnya sama. Kuasa dia sama. Okey. Yang ni buat juga rekod pemerhatian dalam bentuk jadual. Ni maksudnya kita dah kita tengok dah membuat pemerhatian dia. Okey, bentangkan hasil pemerhatian. Okey, selain daripada jadual, apakah bentuk persembahan lain yang boleh digunakan? Okey, so awak nyatakanlah sama ada dalam bentuk apa? Yang ni adalah bentuk gambar ke? Dalam bentuk apa lagi? Apa-apa sahaja yang awak dah belajar lah. Okey, ramalkan kecerahan mentol jika aktiviti di atas diulang dengan menggunakan 3 biji mentol. Okey, seterusnya. Ni, membuat inferen. Kemahiran proses sains yang keempat adalah membuat inferen, iaitu memberi sebab atau alasan yang munasabah. Yang ni yang contohnya kawan kita tak datang sekolah. Kenapa tak datang sekolah? Mungkin demam, mungkin balik kampung, mungkin sakit perut. Itu maksudnya memberi inferen, memberi sebab. Okey, kemudian kemahiran proses sains yang kelima, mengukur dan menggunakan nombor. Contohnya kita ukur ketinggian pokok, berapa bacaan dia dengan guna unit piawai yang betul. Itu maksudnya mengukur lah, ataupun mengukur isi padu air. Okey, seterusnya kemahiran proses sains berkomunikasi. Berkomunikasi ni maksudnya kita kalau awak belajar masa darjah 3, okey, berkomunikasi ni mungkin kita boleh persembahkan maklumat kita dalam bentuk tulisan, lakaran, jadual, okey, pembentangan. Itu maksudnya kita berkomunikasi. Okey, seterusnya menggunakan perhubungan ruang dan masa, ialah kemahiran memerihal perubahan sesuatu kejadian ataupun fenomena. Okey, ini contoh situasi dia. Ni. Kalau tengok dalam buku teks awak, dia kata memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz. Okey. Okey, saiz, isi padu dan berat mengikut urutan masa. Okey, cuba awak tengok. Perhatikan sebatang aiskrim yang diletakkan di bawah cahaya matahari selama 20 minit. Okey, tengok. Pada mulanya ni aiskrim dia. Selepas 10 minit dah tinggal separuh. Dah mencair. Tapi selepas 20 minit tinggal sikit sahaja dan dah menjadi banyak yang cair. Cuba awak tengok. Apa yang awak nampak? Aiskrim tadi sudah berubah bentuk. Saiznya juga mengecil. Jadi perubahan bentuk dan saiz aiskrim dinamakan perubahan parameter. Parameter ni macam ukuran dia lah. Ukuran dari segi saiz dan juga bentuk. Okey. Cuba tengok perhubungan bentuk dan saiz aiskrim dengan masa. Okey, bila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya semakin mengecil. Jadi perhubungan ruang dan masa dalam situasi di atas adalah apabila masa bertambah, bentuk aiskrim menjadi tidak sekata dan saiznya juga mengecil. Okey. Okey, ini eksperimen yang boleh kita buat untuk menguji perubahan yang tadi. Okey, kita bina ataupun kita buat donat. Okey, so yang ni cikgu guna awak salin juga. Biasanya kalau kita buat campuran, okey, kita nak buat donat, kita nak buat dough, kita masukkan tepung, gula, yeast, kemudian kita gaul, okey, masukkan air dan gaul-gaul, kita uli-uli dia sampai dia menjadi dough. Okey, kemudian kita letakkan dalam bekas. Mula-mula dough tu kecil, tapi selepas beberapa, mungkin dalam 20 minit, 30 minit, dough tu makin besar. Okey, so parameter dough yang telah kamu kenal pasti berubah dengan masa. Maksudnya apa yang berubah? Yang pertama, daripada kecil menjadi besar. Okey, so kita akan nampak dari segi saiz. Okey, jelas ya? Okey, yang ni cikgu nak awak salin juga nanti. Eksperimen. So ada 4 eksperimen yang awak kena salin dalam buku nota. Okey. So, cikgu rasa sampai sini sahaja dahulu kelas kita. Jumpa lagi minggu depan. Okey, bye.